Baik. Wal mau'izah, nasihat-nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang baik. Sebab dakwah ini hanya terarah kepada benda-benda kebenaran, benda-benda kebaikan. Kalau kita ajak orang buat benda jahat, ajak orang buat benda buruk, tu bukan dakwah namanya. Walaupun konteks dia ajak juga. Hani ajak buat benda baik, ajak buat kebaikan, hani ajak buat benda teruk, ajak buat benda jahat. Walaupun dua-dua konteks tu mengajak kumpulan ataupun individu lain, tapi dakwah yang sebenar ialah mengajak kepada jalan kebaikan, yang mana mengubah seseorang yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik, yang sebelumnya jahat mungkin menjadi kurang jahat, yang sebelumnya tak tentu hala lebih terurus kehidupan dia. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan sekiranya berlaku pertentangan-pertentangan, khilaf, beza pendapat, maka urusilah dengan sebaik-baiknya. Tanpa pertentangan tersebut kita saling caci mencaci. Dengan pertentangan tersebut bukanlah tiket atau lesen kita nak menjatuhkan maruah orang lain, kita nak caci orang lain, kita nak maki orang lain mentang-mentang dia tak sependapat dan sebulu dengan pegangan kita. Jangan. Inilah antara yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana konteks kita nak mendakwahkan kepada manusia lain secara umum. Tetapi bila membicarakan manhaj, apa dia manhaj? Metodologi. Metodologi istimewa dakwah Nabi ini berbeza dengan nabi-nabi dan rasul sebelum ini. Setiap nabi dan rasul ada manhaj dakwah mereka. Tetapi yang istimewanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan skill. Allah tunjuk cara, Allah tunjuk manhaj dakwah nabi sebelum ni kepada Rasulullah. Dan yang sebelum ini tidak mengetahui bagaimanakah dakwah dan metodologi yang Nabi guna. Kenapa ini berlaku? Sebab Nabi yang terakhir, Nabi yang terkemudian. Bila kita membahaskan antara isi-isi yang dikupas di dalam Al-Quran, yang rata-rata dalam Al-Quran ini terpenuhi dengan 3 agenda penting. Pertama ialah persoalan akidah, tauhid tuan-tuan. Yang kedua ialah persoalan syariat, hukum-hukum perundangan Islam. Dan yang ketiga ialah persoalan tentang etika, yang kita panggil adab, yang kita panggil tasawuf. Inilah 3 benda menjadi agenda utama Al-Quran. Dan memenuhi 3 agenda ini, di celah-celah tu Nabi sertakan kisah para nabi dan para rasul daripada wahyu Allah. Ada kisah nabi, ada kisah rasul, ada kisah individu secara perseorangan. Allah bercerita mengenai Al-Khidir, Allah bercerita mengenai Zulkarnain, Allah bercerita mengenai Luqmanul Hakim, individu. Kadang-kadang dia main dalam bentuk ashab, bukan? Ashabul fil, ashab apa lagi? Ashabul kahfi, ashabul ukhdud, ashabul ras, ashabus sab, dan ashab-ashab yang lain. Dan kadang-kadang diceritakan kisah-kisah kerajaan-kerajaan tertentu. Allah menceritakan tentang kerajaan Sabak, Allah menceritakan tentang Tubba, raja-raja Himyar yang terdahulu. Allah bercerita tentang Ahqaf, Allah bercerita tentang Al-Hijr, dan banyak lagi kawasan-kawasan dan tempat yang lain. Apapun di sebalik penceritaan kisah-kisah yang Allah paparkan dalam Quran, 3 agenda tadi mesti terpenuhi. Dalam cerita Nabi mesti ada akidah, dalam cerita tu mesti ada syariat, dalam cerita tu mesti ada adab dan etika. Baik, dibentangkan kepada Nabi Muhammad manhaj dakwah Nabi yang terdahulu. Dan bukan sekadar untuk Nabi sebenarnya, tetapi kita sebagai umat yang terakhir, kita boleh ambil manual sebagai panduan.
Bagaimana contoh Nabi Nuh bila berdepan dengan kaum dia? Kaum Nabi Nuh kita kenali sebagai kaum antara berhala yang pertama kali disembah di atas muka bumi ialah umat Nabi Nuh. Ada berhala-berhala tertentu yang dipuji, yang dimuliakan, yang diidolakan ketika zaman Nabi Nuh. Kita boleh tengok skill dan manhaj yang Allah bentangkan bagaimana Nuh berhadapan dengan kaum dia. Kita tengok pula selepas Nuh datangnya kaum Ad. Kaum Ad untuk Nabi apa? Kaum Ad Nabi apa? Bukan Nabi Soleh, kaum Ad. Bukan Nabi Lut, Nabi Hud. Nabi Hud, surah Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Adakah kamu tidak memerhatikan apa yang telah diperlakukan Allah kepada kaum Ad, Iram, bandar kosmopolitan mereka yang dipenuhi dengan tiang-tiang yang besar dan hebat. Tapi sebab mereka mengutamakan materialism, mereka mengabaikan kepercayaan kepada Tuhan, masih lagi menyambung legasi penyembahan berhala, mengabaikan syariat-syariat dan perundangan yang dibawa oleh Nabi Nuh, mengagungkan kebendaan. Akhirnya Allah hukum mereka. Kita boleh tengok skill dan manhaj Nabi Allah Hud berhadapan dengan mereka. Kemudian barulah mari kaum Nabi Saleh yang diberi nama kaum Samud. Kaum Samud ni duduk di Al-Hijr. Dalam Quran ada surah Al-Hijr atau disebut nama lain Wadil Qura. Di situlah tempat Nabi Allah Saleh mendakwahkan kaum dia. Kaum dia ada lagi yang masih meneruskan legasi menyembah berhala. Dan yang lebih penting bila dipertunjuk dan dipertontonkan mukjizat unta yang keluar daripada batu, mereka buat apa kat unta tu? Mereka buat apa kat unta Nabi Saleh? Mereka bunuh. Seolah-olah mereka nak menghilangkan mukjizat, nak menolak mukjizat seorang nabi dan rasul. Akhirnya Allah hukum juga Nabi Ibrahim dengan cara dia lawan Namrus. Mari Musa dengan cara dia lawan Fir'aun. Mari Nabi Lut dengan umat-umat dia yang bermasalah dari segi sosial dan hubungan. Nabi tu, Nabi ni, sampailah Nabi Muhammad. Maksudnya di sini Nabi Muhammad diberikan skill dan manhaj Nabi-Nabi dulu berhadapan dengan bukan saja kaum dia, tetapi karakter-karakter yang dihadapi oleh Nabi terhadap umat masing-masing. Hak sembah berhala, hak tolak mukjizat, hak mengagungkan materialisme, hak jenis LGBT punya cerita, hak jenis mengaku Tuhan, hak jenis sombong, hak jenis bongkak, semua ada. Ni panduan untuk kita. Bila mari Nabi Muhammad boleh follow, boleh tengok. Di samping Nabi Muhammad ada manhaj yang tersendiri. Dalam keadaan awal-awal Nabi berdakwah, tuan-tuan, apa yang kafir musyrikin Mekah, mereka Nabi, mereka tuduh Nabi macam-macam mereka buat, sama ada dalam bentuk fizikal, dalam bentuk mental, dalam bentuk tekanan, pressure pada Nabi. Kadang-kadang Nabi mengeluh pada Tuhan, Nabi mengeluh pada Allah atas penentangan-penentangan yang dilakukan terhadap kaumnya. Antaranya turun surah Hud ayat 120. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ, dan kami telah menceritakan kepada kamu keseluruhan min amba'ir rusulin, kisah nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kamu. Ma nusabbitu bihi fuadak, tiada lain dan tiada bukan tujuan dia ialah untuk meneguhkan, memperkukuhkan jiwa dan perasaan kamu.
Kenapa? Kerana Nabi membuat keluhan kepada Allah tentangan daripada kaum dia. Allah bagi kisah para Nabi dan Rasul sebagai penyejuk hati. Nak habaknya bukanlah kerana kamu ni Nabi akhir zaman, aku berikan ujian tentangan daripada kaum kamu seorang. Nabi dulu aku bagi mudah-mudah. Dia cakap saja buka mulut, orang terima. Nabi dulu cakap saja, orang masuk Islam. Nabi dulu cakap saja, semua orang dengar. Macam tu kah? Tak. Nabi dulu pun sama macam kamu ni. Buka mulut, orang lawan. Buka mulut, orang tentang. Dakwah, orang jeh. Dakwah, orang maki. Dakwah, tuduh gila. Dakwah, tuduh tak siuman. Jadi ingatlah Nabi-Nabi dulu pun sama macam kamu. Jadi janganlah kamu keluh kesah, jangan kamu gelisah bila benda yang sama berlaku pada kamu. Wa ja'aka fi hazihil haq. Dan sesungguhnya semua kisah-kisah dan cerita yang aku bentangkan pada kamu ini al-haq, mengandungi kebenaran. Ni bukan cerita dongeng, ni bukan cerita tahyul, ni bukan cerita main-main. Cerita Nabi-Nabi dan Rasul hak, benar adanya. Wa mau'izatun, mempunyai nasihat-nasihat, wa zikra, dan peringatan lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Okey, boleh faham secara umum ni, baru mukaddimah baru ni. Kita tak masuk lagi. Okey. Ni kita nak masuk ni. 8 suku awal lagi.